شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على الله توكلنا حسبنا الله على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Seorang Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan berkata setengah mereka itu Ba'dul Arifin, situ ya, tiada dikenal akan wali itu melainkan dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati, yang mengiktikadkan akan dia. Dan barang siapa menyangka mengenal dia dengan segala katanya dan segala perbuatannya, maka sebenarnya adalah ia tersalah. Mengenal para awliya ialah nur yang Tuhan bukakan dalam kalbi, nurul mukasyafah. Kalau tak ada tu dia tak kenal kan, semua sangka-sangka je lah. Dia ni wali itu sangkaan. Sebenarnya wali adalah pembukaan kalbi, dia dibukakan oleh Ta'ala, dia kenal. Yang mengenal wali ialah wali. Pun ada banyak peringkat. Ada wali yang dikenal umum, Tuhan buka. Ada dia sama dia sahaja, orang lain tak kenal. Ada yang seorang pun tak kenal dia dengan Tuhan dia. Ya, itu banyak peringkat. Wali adalah benda yang wajib diiktikad. Cabut tolak kufur orang. Dia kata mana ada wali-wali, jawab fakat kafar kapi orang tu. Ya, barang Quran terpampang ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya para wali-waliullah, awliya jam'u waliyin, seorang panggil wali, bila ramai dia panggil awliya. Apa makna awliya? Wali ini kekasih, mana orang yang memberikan ketaatan zahir dan batin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati dia sentiasa dengan Tuhan, hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada benda yang menselesakan kalbi dia melainkan Tuhan dia. Dia tak selesa dengan harta banyak, dengan duit banyak, dengan apa pangkat jawatan, tak. Itu tidak menselesakan dia. Yang menselesakan dia ialah Tuhan dia. Dia bermanja, berseronok dengan Tuhan. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Al-arif, mana orang yang mengenal Tuhan sebenarnya apa? La yazalu tiraruh, sentiasalah qalbi dia, hati dia ittirar, bergantung, berpaut dengan Tuhan setiap nafas, setiap detik, tak putus. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, dan tidak ada selain Allah qarar, menetapkan kalbi. Kalbi dia tenang, aman dengan makhluk dah. Kalbi dia tenang dengan Tuhan ni. Kita punya kereta jatuh api buat silau. Oh. Apa dah? Nur ni kuat. Dia punya nur kuat sangat. Habis ya. Dan wali dipanggil orang yang benar-benar mengenali secara hakikat, dan disebut sahibul haqiqah, ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, mana orang yang duduk dalam makam hakikat makrifat sebenar dia, ghaba anil khalq, batin hati dia lenyap, makhluk tak ada kan. Sebab apa dia lenyap tu? Ya, disinari dengan bisyuhudil malikil haq,
dengan musyahadah akan Tuhan yang sebenar. Maknanya dia memandang dengan ruhani dia. Ini di kalangan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Para aulia Allah Taala itu dia punya apa? Sifat dia tentangnya. Itirar qalbi, syuhud qalbi. Itu sebab dia kata sini, kalau siapa nak kenal wali dengan luar, tak betul. Nampak luar macam pakaian kita gini. Luar orang boleh berlakon dan luar orang boleh tiru. Dalam orang tak ditiru. Dalam tu yang hakiki sebenarnya. Maka siapa yang kenal dalam, orang yang bersih dalamnya. Kalau nak kenal para aulia, nak dapat berdamping dengan dia, sila bersihkan ruhani. Siapa yang nak berjumpa, man ahabba an yalqiya araish, barang siapa yang suka nak bertemu dengan araish, mana pengantin Allah Ta'ala. Siapa dia pengantin tuan? Aulia, para wali. Itu pengantin, bukan pengantin Raja Sari tu. Ini pengantin Allah Ta'ala, para aulia. Maka naklah dia membersihkan ruhani. Bila bersih dia tak minta pun tak beri. Sebab lain dia kena. Tu kalau dia minta, dia sendiri tak buat persiapan, dia istiadat, maka dia payah berjumpa para aulia. Allah. Dan berkata setengah mereka itu tiada dikenal wali itu melainkan dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam kalbi, yang mengetikadkan akan dia. Barang siapa menyangka mengenal wali daripada segala katanya, kita nak kenal, tengok, wah kata-kata ni hebat ni, dia berceramah ni hebat, cara dia cakap, ni wali ni, kan. Salah tu. Kalau dia nak kenal dengan lahir dia tadi. Padahal para aulia dia suka tutup lagi ada. Dia tahu nak kenal dia tutup dan satu wali besar bila apa? Sultan mendengar khabar-khabar dah mana masyhur seorang tu wali besar. Memang dia wali, ulama besar. Bila Sultan nak buat satu program menziarahi dia, dia kenal kata dia ni waliullah, nak tengok, dia tutup. Dia suruh anak murid dia beli makanan banyak-banyak. Depan Sultan dia makan macam orang lapau. Depan Sultan dia makan macam orang lapau. Sultan perhati dulu, ni wali apa? Ni wali apa ni makan dia orang pelahap lah. Balik Sultan kata. Bila Sultan balik, apa dia kata? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau daripada aku. Buat menyebuk dia kata. Para aulia lagi apa? Lagi seronok dengan Tuhan, dia tak sibuk dengan orang kan. Orang awam ni banyak yang tak apa kenal Tuhan, hege-hege sibuk nak apa? Suruh menghadap dia. Apa faedah orang menghadap kita? Dan kalau kita tak mantap makrifat kita, lagi bahaya. Dia puji sikit kita terbalik yang. Dia jack kita kan, kita pun terbalik. Dah tak betul kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Senang dia orang tak kenal. Sebab para aulia dia lebih suka orang tak kenal dia. Banyak berita ulama-ulama besar kata kadang seorang tu dia pelik. Orang beritakan bahawa apa, suami dia tu waliullah, dia terperanjat. Iya ke? Iya ke suami saya ni wali gitu. Dia tengok kat rumah macam biasa, tak ada apa pun. Memang dia tutup kan. Isteri orang tak kenal. Isteri duduk sekali orang tak kenal. Depan orang dia tutup. Dia buat biasa. Yang penting apa? Dia dalam. Perbezaan kita dengan aulia bukan zahir, batin. Dia sentiasa murakabah, musyahadah dengan Tuhan. Walaupun dia minum teh sama kita, dia berbual hati dia dengan kita, berbual dengan orang, hati dengan orang. Dia berbual dengan orang, hati dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Uruj qulubuhum ila Allah. Hati dia sentiasa murakabah dan musyahadah ke Tuhan. Fi kulli lamhatin wa nafas. Tiap-tiap kelipan mata dan nafas dia dengan Tuhan. Kita ingatkan dia bercakap dengan kita. Rupa-rupa ni di tempat lain tadi. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, guru bagi Imam Asy-Syafi'i dalam jalan tarikat ni. 40 tahun aku mengajar murid, aku menyangka aku berhadap dengan dia. Tak ada. Zahirku dia mengajar, hatiku berlazat, bersedap dengan kekasihku huwallahu ta'ala. Dan Imam Ghazali pula dia tulis di makam, wahai insan, aku beri kamu sangkar aku je dalam aku tak beri dalam benda mahal, aku beri kepada kekasihku huwallahu ta'ala.
Apa yang mahal dalam mahabbah, cinta, makrifat, kasih, syauq, rindu, tu semua benda mahal tu. Dia benda mahal kalbi, rindu, kasih, mahabbah. Maka dia beri kat apa? Dia beri kat yang layak, ialah Allah Ta'ala. Kita beri mahabbah, kasih, rindu kat orang. Habis dengan Tuhan habis. Benda mahal dah bagi kat orang. Tu yang semayang kosong apa tadi. Tongkat-tongkat kosong pasal apa tadi. Itu masalah. Sebab tu kelazatan dia bergantung pada makrifat yang sebenar tadi. Habis tu. Jadi kalau nak kenal dia dengan zahir payah. Kalau dia tahu lagi dia tutup tadi. Dan sebenarnya ada rakyat tersalah. Kalau kita nak kenal dengan zahir perkataan dia sebagainya, itu ramai yang boleh buat. Dan sebenarnya dikenal segala wali itu dengan rahsia mereka itu. Itu sir yang Tuhan bukakan. Dan ahwal mereka itu yang batin. Kalau ada Naqsyaband dia pakai wukuf qalbi boleh kan. Kalau Tuhan buka sab nur dia nampak. Dan sebenarnya tersembunyi mereka itu di dalam zahirlah mereka dalam. Maka mereka tutup dengan zahir dia tadi. Nak kenal orang yang sama dengan kita payah kan. Kita makan dia makan, kita bekerja dia bekerja, kita berkahwin dia berkahwin, sama tak ada apa. Yang beza mana dalam. Kalau wali-wali ni ada uniform macam tentera askar tu senang sikit kan. Tengok wali uniform ni ahli wali tak ada. Dia serupanya kita tadi. Bahkan dia lebih suka tutup. Dia lebih selesa dia tidak dikenal. Dia lebih selesa. Kalau suka nak terkenal tu bukan wali kan. Dalam Kelantan panggil apa? Wallo. Itu wallo. Kalau kalbi kita ada sifat suka, minat, terkenal habis. Pum. Tuhan tak buka ni. Tuhan tak akan buka ni ke jalan makrifat sebenar ni. Sebab bila dia suka je pujian bermakna kalbi dia sudah berpusing tawajuh kepada makhluk. Kita nak bawa kalbi dia tawajuh ila Allah. Sama ada dapat nur tawajuh atau lagi tinggi nurul muwajjahah dia panggil. Dia panggil nurul muwajjahah. Kemudian walam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Walam yusil, dan tiada disampaikan Allah Ta'ala kepada segala wali itu melainkan orang yang dikendaki bahawa menyampai ia akan kepadanya. Walhasil siapa nak kenal tu Tuhan akan kenalkan. Allah Ta'ala sendiri akan bukakan. Dia cerita satu orang ulama besar tu ni, sampai dia punya tulisan PhD syariah tu Mesir pakai tu. Dia buat doktor, tak payah sebut nama dia lah, dia bukan orang sini, dia orang luar sana. Jadi habis saja dia tamat PhD dia, di Mesir punya PhD kan. PhD Mesir tak tamat lain. Orang ni kadang PhD Mesir tak lepas, cabut lagi pergi Jordan, cepat sikit. Jordan mudah sikit kan ni. Khabar ni begitulah. Dia syadid ketat sikit Mesir. Kalau dapat MA Master Mesir pun boleh tahan. Kalau PhD gibat dia tahanlah pada otak dia mengaji mana. Habis saya tamat, bapak dia kata la ardah, aku tidak reda dengan sekadar sijil kau punya PhD itu, kecuali kau cari mursyid yang boleh membawa rohani kau makrifat bertuhan. Bapak dia kata dua setelah dia habis dapat PhD kan, dia kata aku tidak reda dengan kau kecuali kau cari murabbi mursyid yang kamil, yang boleh membimbing ruh kamu hadrat Tuhan. Bukan sekadar ilmu zahir ni banyak. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan para awliya ni dengan rasa zauq, bukan dengan lambaran kertas yang kau tulis. Sekadar ilmu kertas dia duduk bil kutub, dia nak dalam tu. Dia pun usahalah 40 hari dia tak tidur malam. Tok guru ni, apa ni, ulama ni 40 hari tak tidur malam. Dia bermunajat kepada Allah, minta jumpakan. Maka Tuhan jumpa. Itu kata Tuhan buka. Dia terbuka, dia tidur nampak. Dalam satu keadaan dia berjalan macam seolah tsunami. Dia buat kereta, jadi tak boleh pergi, tsunami macam air penuh depan. Tadi jalan lepas mana nak pergi ni? Dia pun dongak ke langit, ada tali. Dia pun pegang ke tali, dia tengok Allah, Syekh ni dia tahu betul lah Syekh dia. Mana Tuhan jumpakan dia. Lalu dia pun pergi jumpa Syekh tu, tuan guru ulama, wali besar tu. Bila jumpa je, sebelum dia beritahu, Syekh tu dah beritahu.
Dia kata dah lama dah aku tunggu kau tunggu kau dapat mimpi pun kau nak datang. Beranjat kawan, kau nak mimpi kau datang, aku dah tunggu kau lama dah. Dia kata. Masya Allah. Itu wali kan, itu Tuhan jumpa kan. Ya. Kita minta Allah doa dah malam-malam, minta Allah jumpakan kita pada orang yang menjadi sebab kita dipimpin rohani. Yang mimpin jasad ni ramai ustaz-ustaz tu ramai kan, melambak ada yang mengajar ceramah. Yang mimpin roh kita ke hadrat makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ini dalam kitab ya Syekh Ikam Ibn Ruslan Ad-Dimishki, dia kata ada tapi tak ramai. Ya, macam nak cari dia macam cari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada bulan Ramadan dan kebanyakan mengatakan 10 akhir, tapi tak tahu dia nak tahu malam bila. Begitulah kita nak cari. Mana yang cari betul-betul ada. Minta jangan kata tak ada lah. Benda tu ada, Quran dah sebut kan, ada. Cari minta dengan Allah. Mudah-mudahan Tuhan temu lah ya. Allah. Dan tiada disampaikan kepada Ta'ala segala wali itu melainkan orang yang dikendakinya bahawa menyampaikan dia akan dia kepadanya. Dan ketahui ilmu bahawa sembarang siapa mengenal Allah Ta'ala maka mengenal ia akan segala walinya. Kalau dia masuk lain makrifat sebenar, dia akan jumpa dan perhimpunan dia orang, tempat mesyuarat dia orang, Tuan bukaan. Kerana bahawasanya mengenal Allah Ta'ala itu terhenti atas mengenal diri, dan mengenal segala wali itu terhenti atas mengenal Allah. Bila kenal Allah, mana dia akan Tuhan akan buka. Maka asal tiap-tiap mengenal itu ialah mengenal diri, yang ia asal mengenal Allah. Dalil Quran sebut apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke, Tuhan kata. Mana dia suruh ambil dalil yang dekat. Kalau dalil secara umum, ya, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang apa yang ada langit bumi semua ni. Ya, langit bumi kita pandang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua dipanggil apa? Mazhar. Mazhar apa makna? Mahaluz zuhur, tempat terbit. Kalau kita cermin untuk memandang akan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Ya, itu disuruh pandang Tuhan zuhur. Allah Karim. Jadi bila mengenal diri, ada dua peringkat. Satu mengenal cara ta'akul. Ya, kita mengaji hukum akal kan, kita mengaji dan berdasar pada nas yang zahir pada Quran dan hadis, pandang diri kita ni fakir, lemah, berhajat. Kesimpulan dia, segala kekurangan adalah milik makhluk. Kemudian segala kesempurnaan adalah milik sifat Allah Ta'ala. Habis. Mengenallah dia, beriktikadlah ia, berimanlah ia, ya, maka jadilah ia orang mukmin. Adapun di sini yang naik atau peringkat ni, bukan sekadar dikenal dan dia beriman, tapi dia merasai. Itu beza itu. Dia merasai. Ya, yang kata dia fakir tu, dia terasa, dia berjalan terasa dalam kefakiran dia. Ya, dia berasa dalam kefakiran dia. Bila jelas kefakiran dia, bila ditajalikan akan ghina illah, bila jelas dhaif dia, bila ditajalikan akan quwwatillah, bila dia jelas nampak jahil dia, bila ditajalikan ilmu Allah Ta'ala. Ada dia mengenal bukan takul, bitajalli. Ya, subhanallahil azim. Ya, la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Ya, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung, lenyap yang lain bila Tuhan tajalli akan keagungan dia. Mana kalau dia tajalli, dia mata tajalli, dia buka rohani dia tu. Dia buka, tak ada siapa boleh buka dia. Bila dia buka dia, nama dia Ya Fattah, Tuhan yang membuka. Ya Wahab, Tuhan yang mengurni. Bila dia buka dia sab tu lenyap habis. Ketiga tu qalbi dia, pandangan dalam, bukan pandangan luar. Luar nampak semua ni, dalam, bayan dalam dia nak mengenal. Lenyap keperasanan dia dengan makhluk hilang. Tak ada nampak apa ni, kosong, dia nampak hanya dia saja. Baru dia betul dia akan dibuka. Ya, dia akan diberikan berbagai-bagai futuhat. Ya, di jamal Allah Ta'ala dipandang dia lenyap tadi. Nabi Yusuf AS punya kecantikan, Zulaiha tengok je habis tadi. Itu Nabi Yusuf. Belum lagi Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam lagi hebat. Ya, tapi tetap itu adalah makhluk. Macam mana kita nak bayangkan dibuka dengan Tuhan sendiri? Memang habis.
Ya, makna habis itu bersih kalbi dia daripada merasakan kewujudan makhluk yang dirasakan berlazat ia dengan Tuhannya. Bila dia dah berlazat dengan Tuhan, bernikmat, bermanja, mesra dengan Tuhan, mana mungkin kalbi dia berhadap kepada makhluk. Dan bila kalbi tidak berhadap pada makhluk, selamat tak? Confirm selamat. Riak takkan ada, ujub takkan ada, takabur takkan ada, semua 800 penyakit yang ulama kita selesai. Sebab apa? Dia dah fokus ke Tuhan. Masalah dia tak dapat fokus ke Tuhan, dia berpusing. Nak suruh makhluk pandang, nak suruh orang tu puji, nak suruh angkat dia. Dia berselesa kalbi dia dengan pujian orang, angkat orang bersama tu habis. Sebab apa dia tak naik? Sebab dia belum duduk musyahadah dengan Tuhan. Sebab kaedah kita faham ada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azima la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tak dibukakan kalbi dia menghadap tepat ke hadrat Tuhan, dia tak akan boleh keluar daripada penyakit-penyakit nafsu dia yang banyak. Secara total dia keluar. Itu rahsia di situ. Bila dia tepat menghadap, memang lazat dia tadi masya-Allah hilang yang lain. Masalah kita berhadap sebab kita tak dapat lazat dengan Tuhan. Selagi kita dapat lazat dengan makhluk, kerana dia belum berapa kenal Tuhan. Maka dia kenal Tuhan betul, hapus dirinya. Itu dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal sebenar-benar diri dia. Ya, apa makna kenal diri tak? Ya. Ada orang bahas kedai kopi macam-macam. Kenal diri ada ia, tiada engkau. Tu kenal. Ada ia, tiada engkau. Mana dia mengalami satu ghalabatus syuhud yang dikatakan fana. Ya, anta berdua azamatillah, Tuhan buka kalbi dia, terserlah kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Di situ bila dia terjadi dan hilang, ya, di situlah dia akan berlaku makam infiradul qalbi ma'allah. Infirad qalbi dia dengan Tuhan. Dia berlazat dengan Tuhan. Orang bercinta, ya, orang kalau bercinta dia sedap duduk orang. Dia tak boleh orang lain campur. Qalbi lebih lagi dengan Tuhan. Kalbi kita dengan dia, bausah percintaan mahabbah. Kalau campur dengan orang, dia rosak. Ya, dia buat ibadat, tapi kalbi dia bukan Tuhan dengan orang. Supaya orang pandang, sedap orang tengok, habis batal. Ya, suluk dia makna rosak. Ya, nak memperjalankan kalbi dia rosak. Dia misi dia dengan Tuhan. Infirad dipanggil, ya. Itu dipanggil maqamul uns, maqamul infirad, banyak pecahan dia. Ada dia panggil semua dah betul urusan qalbi. Bila qalbi yang buka aja Allah Taala. Bagi kita tak tahu qalbi, sebab mengenal dia yang kenalkan. Dia dikenalkan para aulia dengan sebab dia sudah duduk taraf dia atau diperkenalkan, dia dapatlah. Ni kita kenal jawab ni golongan VVIP Allah Taala ni. Bukan calang-calang tadi. Allah Karim. Dan biasanya kalau orang tu dikenalkan dengan para awliya, maka dia diberi peluang untuk juga sampai kepada Allah Ta'ala macam para awliya. Makrifat yang sebenar, ya. Ada kata ada pula makrifat yang sebenar, bukan maksud itu kategori makrifat. Ya. Cuba kita tengok satu ayat dia. Quran sebut innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' dengar, dia basir lihat. Apa makna basir? Zat muttasif bil basar. Zat yang bersifat dengan basar. Kita mengaji sifat 20 sifat Tuhan. Takluk basar apa? As-samu wal basar muta'alliqatani bi jami'il mawjudat. Sifat sama basar ditakluk pada semua yang ada, sawaun qadiman atau hadisan. Sama ada yang wujud tu qadim Allah Ta'ala sendiri atau hadis segala makhluk. Bila ada saja, bermakna basar Tuhan inkishaf. Tak pernah lepas walau satu saat pun kita dalam pandangan Allah. Ada rasa tak benda ni? Soalan ni. Kenal, tahu, kita etikat Tuhan melihat. Kalbi kita ada rasa tak? Penglihatan Allah terhadap diri kita. Ini masalah. Kalau bos pandang dia jeling pun dia tak berasa, itu bos baru makhluk. Ini Tuhan. Dan dia penglihatan dia mana kamil.
Zahir batin semua lengkap. Ada rasa tak? Kita berjalan terasa tak kita dilihat oleh Allah Ta'ala? Itu masalah. Tahu dah tahu, takut rasa tu masalah. Kalau rasa ada, alhamdulillah. Itu dipanggil zauq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan rasa, bukan atas kertas. Atas kertas dah siap tulis. Innallaha sami'un basir. Tuhan dia mendengar, dia melihat. Sekarang kamu rasa tak yang kamu dilihat? Ini salah ni. Bila nak rasa tu, ni kena proses. Sila buang rasa dengan makhluk, baru dia akan hadiah rasa dengan dia. Ya, tapi kalau dengan makhluk kita banyak lagi, ya, rasa orang pandang kita, rasa orang tengok kita, rasa orang besar kita. Orang ni tak masuk lain ni dan dia tak akan dijemput masuk hadrat Tuhan. Tuhan padam pun tu. Ya, as-sayru fillahi la yakunu illa ba'da al-fana. Masuk hadrat Tuhan yang maha mulia, yang hebat ini, kita akan buka melainkan kita lenyapkan keperasaan kita dengan makhluk. Imanu mar'un la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang tak ada rasa apa. Ya, sehingga dalam kitab kita macam kamu tengok unta ada rasa apa? Tak ada. Macam tu. Ya. Ada satu tuan guru saya cerita kelakar juga kan. Orang perempuan naik satu ketika dia nak pergi majlis kenduri kahwin. Ya. Dia ceritalah, bini saya ni punya bersolek bukan main ni. Dia turun di tangga kan, patah balik. Suami dia kata, "Kenapa tak pergi?" Dah siap. Oh, tak jadi. Saya tengok tadi ramai orang pakai macam saya. Kau orang kata boria. Jadi apa? Dalam kalbi itulah penyakit menyeksa diri kalau kita letak makhluk dalam hati kita. Tak pasal-pasal ada bersolek tak pergi. Sebab apa? Bimbang dikata orang kau ni macam boria. Ya, takut orang kata. Sekarang kena kerat orang nak kata apa? Katalah. Kau nak puji apa? Pujilah, tak masuk dalam. Ya, istiwa uzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa, dan dia tak pernah minta kerasa pandangan orang pada dia, atau orang akan dipilih oleh Allah. Kalau terhegi-hegi kita nak suruh orang puji, tak masuk lain, tak masuk buku. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah pada kamu. Waghib an ikbalihim ilaik bi ikbali ilaik. Dan buang perasaan makhluk nak menghadap kita, buang, gantikan Tuhan sentiasa menghadap kamu. Itu kena letak. Tu perlu kepada apa? Kasratul zikr, kena banyak zikrullah. Zikir dia top up. Nur zikir top up. Allah, 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 Allah. Di mana dia Allah, dia pam. Baru dia terang. Itu cara dia lah. Allah Karim. Maka barang siapa mengenal Allah Ta'ala, mengenal ia akan tiap-tiap satu. Barang siapa mengenal Allah, mengenal mana ni? Mengenal ma'rifatan khassatan. Ada juga yang buat-buat sebelah tu. Kita kenal juga Tuhan. Kalau makrifat sebenar, tengok tu. Barang siapa mengenal Allah, maka mengenal ia akan tiap-tiap satu. Man arafa Allah la yastur alaihi syai'. Ya, dalam khutbah kita dulu Nabi SAW, wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Orang yang sampai makrifat sebenar, Tuhan singkap habis 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dia boleh tangkap. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, bila qalbi dia ibarat cermin, ya, bila cermin sudah diproses cantik berkilat, kat mana dia arah semua ni nampak, walaupun cermin itu kecil. Tapi kalau cermin tu besar tapi penuh dengan debu tebal, satu hun tebal tebu, itu kalau gajah melintas depan tak boleh tangkap. Sebab apa? Hijab banyak. Sekarang prosesnya bersih. Ya, bersihkan kalbi kita insya-Allah, sebab dia dah pernah, semua kita dah pernah mengenal Tuhan di alam zarri dulu. Alam roh yang Tuhan sebut dalam Quran apa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab, semua kenal. Ketika itu jasad tak ada, roh je. Hakikatul insan, hakikat diri kita. Masalah ni bila dah letak atas dunia alam mulki ni, pasal dengan sangkar yang ada, macam rupa, macam saiz, macam bentuk ada, Tuhan uji dengan dunia, syaitan, nafsu, habis. Yang tinggal bertahan tak ramai. Itu datang hikmat, datang ke Rasul balik untuk bawa mereka kembali kepada jalan Allah balik. Itu maksudnya. Jadi barang siapa mengenal atau man arafallah, ya, maksudnya mengenal Tuhan, maka mengenal ia akan tiap-tiap satu. Ya, arafa kulla syai', dia akan kenal tiap-tiap satu. Itu dia.
maka atas inilah mengenal Allah dan mengenal segala wali itu mana madlulnya satu, iaitu mengenal akan diri. Itulah Imam ahli sufi itu, siapa dia? Imam Junaid al-Baghdadi. Dia sendiri ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya makam kewalian seorang tadi. Ya. Satu hari dia nak pergi mengajar, kan? Dia ternampak seorang meminta sedekah katanya. Jadi terlintas dalam hati umpatan. Dia mengumpat tapi dalam hati, ish, dia kata kalau dia bekerja pun baik, badan sihat-sihat. Adalah bunyi dalam hati dia. Ya. Dia mengumpat tapi bukan dengan lisan. Dia mengumpat seorang-seorang je dalam hati dia. Ada perasaan tak baik lah kan. Habis malam dia punya rutin, dia punya jadual. Imam Junaid al-Baghdadi lepas dia mengajar, dia buat khusus ibadat zikir semua, kemudian baru dia tidur. Bila dia nak tarik zikir dan terlelap, Tuan tunjukkan. Allah Ta'ala berikan tunjuk, kenalkan siapa dia orang ni. Jadi dia nampak minta sedekah. Ya, datang satu orang bawa talam. Dia kata, ya Syekh, kul, makan. Dia tengok dalam dulang tu orang tu. Mana orang yang mengumpat orang serupalah macam dia apa? Makan lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Kita umpat orang macam kita makan daging orang mati. Orang dah mati patut kita apa? Uruskan dengan cermat, jangan kasar-kasar. Ini kita ambil daging kita makan. Besar dosa dia. Macam itulah dosa orang mengumpat. Dan langit pertama ibadat dia kena tendang. Tujuh lapis kan dalam hadis yang panjang tu. Jadi bila Imam Junaid dapat isyarat dalam mimpi tadi, rupanya Masya Allah orang tu wali besar, dia kata. Besok pagi tu dia pergi jumpa. Dia jumpa syekh tu, orang tua tu yang minta sedekah. Dia beri salam, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya Junaid. Nak ulang lagi dia tu. Dia pertama dia sebut ya Junaid. Mana dia kenal nama, tak pernah jumpa. Tu. Siapa kenal Allah Ta'ala, Tuan buka kasfin, Tuan buka. Dia buka, bukan orang buka. Ya, macam Junaid nak ulang lagi dia kata. Minta maaf Tuan ni. Tu. Ya, tu wali besar kan, Allah Ta'ala buka. Sebab apa buka? Sebab dia sudah buat kerja yang cukup besar, mentasbihkan qalbi, bukan senang kan? Maka itu dia panggil apa? Hadiyatan minallah, hadiah dari Allah Ta'ala pada para awliya. Banyak Tuan hadiah pada wali dia. Dengan berkat dia bersihkan hati dia, bukan senang kan? Nak tawajuhkan qalbi bulat ke Tuhan, meyakini bahawa segala-gala dari dia, bukan daripada makhluk, bukan senang. Sebab kita banyak nampak orang-orang lagi. Maka bila dia tamkin betul Tuan hadiah. Satu orang wali dia berjalan padang pasir, tiba-tiba keputusan makanan, dia genggam aja pasir dan, ya Allah, Engkau segala-gala, tolonglah tukarkan sementara pasir ini menjadi makananku. Pup, tukar kan. Pasir itu tukar jadi makan. Ya, tapi sekadar hajat lah. Tak ada bawa berkarung bawa balik kan. Ya, lepas tu makin senang, kan payah sangat. Sebab apa? Qalbi dia tidak pergi ke mana. Dia iktimat, bergantung dia hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita kadang iman kita tu duduk di luar, adalah iman tapi tak masuk betul-betul dalam ruh, sir lebih dalam. Kena proses banyak dan minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Pertama kita minta pertolongan apa? Ya Rabb, Kau berilah, ya, maknanya akan daku ini menumpu betul-betul zahir dan batinmu kepada Engkau. Satu. Bila ada istighal, tumpuan. Sebab banyak kadang kita buat ibadat, buat tapi tumpuan tak ada. Semayang, belum rokok, dah habis tu tak ada tumpuan. Allahu Akbar. Dah sana. Dia macam kerja dia buat dalam ni kan. Niaga ke laut habis. Dah ada istighal. Kena penumpuan. Bila penumpuan tepat aja, minta, ya Allah berilah aku dapat menumpukan dalam urusan ibadat padamu dengan sungguh-sungguh sehingga Engkau berikan kemanisan kepadaku. Dua apa? Kemanisan. Dan kepada itu Engkau berilah kepadaku akan kemanisan, kelazatan dan kerinduan denganmu. Itu minta tiga. Bila dia tumpu ibadat, dia dapat manis, kemudian kerinduan. Bila dapat kerinduan, tunggu. Rafa'tul hijab. Tuhan kata, aku buka hijab. Dia terbuka dengan Tuhan beribadat, orang bertemu kekasih yang jantan. Oh, ambil lah. Lain-lain banyak dengan mahbub. Ya. Ketika itu barulah dia akan rasakan apa yang disebut dirasa oleh para kekasih Allah di kalangan para awliya. Habis nanti ya.
Dan satu lagi kata Syekh Abu Ali Al-Jurjani radhiyallahu an, di dalam kitab ni doa radhiyallahu an tu siapa tuan? Min kibaril auliya, daripada wali besar tu. Bermula wali itu iaitulah yang mereka itu fana di dalam jalan tu. Fana dalam halnya, baca dia hal. Hal makna dalam akhwal dia. Mana dia lenyap, dan yang kekal dalam musyahadah haqi ta'ala. Ya, dalam hal dia tadi dia lenyap dia dengan Tuhan, kemudian syuhud hati dia sentiasa dengan Tuhan atau pakaian dia tu. Ya, sahibul haqiqah ghaba anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat sebenarnya lenyap makhluk dari pandangan dia. Dalam musyahadah dia akan Allah Ta'ala, dalam isyarat daripada Allah Ta'ala, hanya senyakun namai wali itu wali. Sebab dinamakan wali kerana bahawasanya mengikut ia akan daku tiada pada barang yang lain daripada, sebab ditumpu betul-betul hidup dia betul-betul macam diikrar dalam satu ibadat yang paling besar, as-salah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, habis lillah, habis semua lillahi, hidupku matiku betul-betul lillah. Takut kita ucap dengan lisan, kedudukan belum lagi macam tu, itu masalah dia. Sebab mana para auliya dia duduk betul apa yang telah diisyaratkan, yang selalu kita baca dalam as-salah. Sebab as-salah dipanggil mi'rajul mu'min, tempat murutnya qalbi, naik qalbi insan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tempat paling mulia itu. Habis kemudian kata-kata muallif dalam Lataiful Minan ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta minhu. Allahumma haqqi ilayna wa karri ilayna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Walhamdulillah. Ya Rabbi. Ya,